Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini untuk menyelesaikan satu lagi tugasan yang telah disediakan. Jadi jom kita baca tu arahan yang telah diberikan. Baiklah, arahannya ialah seperti berikut. Baca dan fahami maklumat yang terdapat dalam grafik di bawah. Kemudian tulis ulasan keseluruhan maksud tentang grafik tersebut. Jadi tugasan kita hari ini ialah kita perlu membaca, kita perlu memahami maklumat dan akhir sekali kita perlu membuat ulasan berdasarkan bahan grafik yang diberikan. Jadi, jom kita tengok bahan grafik yang telah diberikan kepada kita. Jadi, bahan grafik tersebut ialah berkaitan dengan aspek yang perlu diambil kira semasa meninggalkan rumah. Jadi apabila kita nak meninggalkan rumah, kita nak balik kampung, kita nak pergi bercuti, kita nak pergi ke satu tempat dalam tempoh masa yang agak lama, 2-3 hari macam tu, apa tindakan yang perlu kita lakukan? Jom kita tengok. Yang pertama ialah kita perlu menyimpan semua barang berharga di tempat yang selamat. Okey, kita perlu simpan semua barang berharga di tempat yang selamat. Kenapa kita perlu simpan semua barang berharga di tempat yang selamat? Agar kita dapat mengelakkan kecurian. Yang penting dapat mengelakkan kecurian. Baik, seterusnya kita perlu mengunci semua tingkap dan pintu. Selain itu, kita juga perlu memastikan semua suis telah dimatikan. Seterusnya ialah kita perlu menyalakan lampu di dalam rumah. Kita juga perlu memaklumkan jiran. Dan yang terakhir sekali, kita perlu menghentikan langganan surat khabar kerana kita tidak mahu jika ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengetahui jadual kita sama ada pulang atau pergi daripada meninggalkan rumah. Kerana ini akan meningkatkan risiko kecurian. Baiklah, jadi untuk kita membuat ulasan, kita perlu tahu dulu bentuk ulasan. Ulasan mestilah yang pertama bermula dengan pendahuluan. Terdapat isi dan kita beri penutup yang ringkas. Penutup yang ringkas. Baik, isi. Berapa isi kita perlukan? Kalau dalam soalan ini dalam soalan ini tidak meletakkan jumlah patah perkataan yang perlu dipatuhi, jadi kita gunakan semua isi-isi yang terdapat dalam ni. 2, 4 dan 6 isi yang terdapat dalam ni kita gunakan keseluruhannya. Tapi adakah cikgu akan buat semua? Tidak, hari ini cikgu akan buat 3 isi dan murid-murid akan sambung untuk buat 3 isi yang seterusnya. Tapi cikgu akan tunjukkan cara membuat ulasan yang paling mudah untuk murid-murid. Baiklah murid-murid, jom kita tengok macam mana kita nak buat ulasan. Baiklah, kita buat dulu pendahuluan. Okey, buat pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan, cikgu sediakan kotak di sini untuk membantu murid, tapi murid-murid perlu buat dalam bentuk karangan yang lengkap. Kotak ini untuk membantu murid-murid untuk memahami. Baik, untuk pendahuluan, kita tengok isi keseluruhan. Baik, jika kita lihat pada isi keseluruhan, ini lebih kepada melibatkan kes pecah rumah atau kecurian. Betul tak? Bagi mengelakkan kes pecah rumah atau kecurian. Jadi kita buat sedikit pendahuluan ringkas. Kejadian pecah rumah atau kecurian semakin berleluasa. Betul tak? Jadi, kita buat 2 ayat bagi nampak lebih mantap. Oleh itu, keselamatan rumah perlu kita utamakan. Baik, selesai untuk kita buat pendahuluan ringkas. Perlu tak dua ayat cikgu? Adakah boleh tak saya buat 1 ayat saja? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita bercakap tentang isu yang sama, tema yang sama. Baiklah, sekarang kita belajar untuk membuat bahagian isi. Untuk membuat bahagian isi, untuk pengetahuan murid-murid semua, kita perlu tahu untuk isi kita ada 2 jenis isi, iaitu isi surat dan isi tersirat. Untuk isi tersurat atau cikgu panggil isi surat, ialah isi yang diberikan kepada kita, iaitu menyimpan semua barang berharga di tempat yang selamat, mengunci semua tingkap dan pintu, memastikan semua suis utama telah dimatikan, menyalakan lampu di dalam rumah, memaklumkan jiran, menghentikan langganan surat khabar. Ini adalah isi tersurat di mana telah pun diberikan kepada murid-murid. Sekarang, untuk membuat ulasan yang baik, kita perlu selitkan sedikit maklumat tersirat.
untuk membantu pembaca mendapat maklumat tambahan selain daripada maklumat yang telah diberikan. Jadi jom kita tengok bagaimana caranya. Jika yang pertama ialah berkaitan dengan menyimpan semua barang berharga di tempat yang selamat. Mengapa kita perlu menyimpan semua barang di tempat yang selamat? Sebab sebahagian barang tersebut mempunyai nilai tersendiri. Nilai tersendiri. Di mana tempat kita akan simpan barang yang mempunyai nilai tinggi? Kita boleh menyimpan di bank. Contohnya duit, barang kemas. Kita boleh simpan di situ. Nampak? Cikgu bagi maklumat tambahan. Adakah maklumat tersebut ada di sini? Tidak. Bila cikgu bagi di luar bahan, itu dianggap sebagai tersirat. Bagaimana pula yang kedua? Mengunci semua pintu dan tingkap. Kenapa kita perlu mengunci semua pintu dan tingkap? Kita perlu mengunci semua pintu dan tingkap supaya tidak dapat dikesan oleh pencuri bahawa penghuninya tiada di rumah. Kita tak mahu dikesan ada pencuri kesan bahawa tiada penghuni rumah. Sebab semua pintu dan tingkap terbuka, jadi memudahkan urusan pencuri itu untuk mencuri. Bagaimana pula yang seterusnya? Untuk yang seterusnya, kita boleh buat macam ni. Memastikan semua suis utama telah dimatikan. Hal ini supaya mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Apa kemalangan yang tidak diingini yang boleh dimaksudkan? Mungkin kemalangan yang tidak diingini tersebut ialah kebakaran. Baik, ini juga boleh. Selain daripada kecurian, ini juga antara kemalangan yang perlu kita elakkan. Jadi, cikgu dah cari 3 dekat sini. Jom kita gabungkan ketiga-tiga isi ini menjadi satu ayat yang lengkap. Kejadian. Cikgu ambil. Kemudian, sebelum meninggalkan rumah, kita perlu menyimpan semua barang berharga di tempat yang selamat. Yang selamat, ini isi tersurat. Hal ini kerana sebahagian barang tersebut mempunyai nilai tersendiri. Kita boleh menyimpan wang atau barang kemas di bank semasa ketiadaan di rumah. Baik. Seterusnya, kita bagi isi tersurat yang kedua pula. Selesai isi tersurat yang pertama dan isi tersurat pertama, kita ambil isi tersurat kedua. Seterusnya, kita perlu mengunci semua tingkap dan pintu agar jika kita tidak mahu membuat ayat seterusnya dengan ayat baru, kita boleh menyambung ayat tersebut menjadikan ayat majmuk menggunakan kata hubung. Kita boleh buat macam ni agar kita sambung terus dengan isi tersirat. Agar tidak dapat dikesan oleh pencuri bahawa penghuninya tiada di rumah. Jadi cikgu menggunakan ayat majmuk untuk menggabungkan di antara isi tersurat dan isi tersirat. Itu ialah kaedah yang kedua. Jadi kita ada kaedah untuk menggabungkan isi dan yang kedua ialah kita mengasingkan isi mengikut ayat. Dan yang ketiga, selain itu kita juga perlu mematikan suis lampu, suis utama, semua suis utama yang telah dimatikan. Memastikan semua suis utama dimatikan.
Okey, semua switch utama dimatikan. Cikgu merahkan, maksudnya cikgu dah ambil. Telah dimatikan. Okey, sebab apa? Kita isi tersirat pula. Bagi mengelakkan berlakunya kemalangan yang terjadi ini seperti kebakaran. Okey. Hal ini bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini. Kemalangan yang tidak diingini seperti kebakaran. Baik, kita lihat di sini bawah. Ada isi tersurat, isi tersurat, isi tersurat. Cikgu kuningkan dan isi tersirat. Dan isi tersirat. Dan isi tersirat. Nampak? Mesti dalam keadaan berbeza-beza macam ni. Dalam ayatnya, kita kena pastikan ayat isi tersirat hadir selepas isi tersurat. Ini membuatkan markah kita akan lebih baik. Jadi kita lihat di sini. Cikgu cuba bezakan mengikut warna bagi memudahkan murid-murid untuk tahu kedudukan isi tersirat dan isi tersurat. Baiklah murid-murid. Jadi cikgu dah pun siapkan untuk 3 isi yang utama. Bagaimana pula dengan 3 isi yang seterusnya? Cikgu harap murid-murid dapat selesaikan untuk 3 isi seterusnya mengikut teknik yang telah cikgu berikan di sini. Jadi murid-murid, jangan lupa untuk siapkan tugasan masing-masing. Ayuh kita sama-sama menyiapkan tugasan ini dan bincang dengan guru di dalam kelas. Itu saja kelas cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.